الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tak ada suara. Allahu Akbar. Suara tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tolong komen suara ada tak? Ada suara? Clear? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung. Petang ni kita sambung muka surat 331. Qala al-musannif rahimahullah wa yajuzu dir'un nusijat bidhahabin wa khudhatun tuliyat bih limufaja'ati harbin wa lam yajid ghairaha. Harus memakai baju besi yang ditenun dengan emas dan harus memakai topi besi yang disadur dengan emas jika berlaku peperangan secara mengejut dan tiada alat yang lain. Yang penting tak ada peralatan yang lain, terpaksa pakai, boleh pakai. Wa yajuzu khatamul fiddah wa tahliyatu alatil harbi biha kasayfin wa rumhin wa tabrin wa sahmin wa dir'in wa jushanin wa khudhatin wa khuffin la sarjin wa lijamin wa rikabin wa qaladatin wa tarfi suyurin wa dawatin wa miqlamatin wa sikinin dawatin wa mihnatin wa mihaffatin wa ta'liqi qindilin walau bimasjid wa ghairil khatami minal huli ka tawqin wa dumlujin wa siwarin wa tajin wa fi saqfil bait wal masjid wa judraniha falau istuhlika bihaitsu la yajtami'u minhu syai'un bisabki jazatil istidamatu wa illa fala. Harus bagi lelaki memakai cincin perak
Di bawah ni ada dalil daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman min dhahabin aw fiddah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari emas atau perak. Baginda menjadikan bahagian batu cincinnya ke bawah. Tapi pakai macam ni, batu cincin duduk dalam, duduk bawah. Pakai terkalih macam tu. Mengiringi tapak tangan. Dan diukir padanya tulisan Muhammad Rasulullah. Lalu orang ramai pun memakai cincin sepertinya. Ada ramai pakai cincin macam Nabi. Tujuan Nabi pakai cincin tu nak cop surat. Betul, orang lain pun buat ukiran Muhammad Rasulullah juga. Takut nanti ada surat palsu. Saya duk pakai duk tiru ukiran cincin Rasulullah tu. Lalu orang ramai pun memakai cincin sepertinya. Setelah mana baginda melihat mereka memakai cincin sepertinya, maka baginda melempar cincinnya itu. Nabi tak mau pakai dah. Baginda bersabda, aku tidak akan memakai cincin ini sampai bila-bila. Tak mau pakai. Kemudian baginda memakai cincin yang diperbuat dari perak. Maka orang ramai pun memakai cincin perak. Jadi Nabi pakai cincin perak, kita pakai cincin perak. Pada zaman Nabi, Nabi tak bagi orang lain pakai ukiran Muhammad Rasulullah. Takut nanti memalsukan surat, macam tiru sign tanda tangan Nabi lah. Cincin tu macam tanda tangan cop. Sekarang Nabi kita dah wafat, boleh je kalau pakai cincin ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tidak ada lagi pemalsuan surat dan sebagainya, boleh, tidak jadi masalah. Zaman Nabi tak boleh. Cuma kalau pakai tu kena jaga adab-adab, nak masuk tandas, bawa dalam poket. Kalau tak ada poket pun kita genggam. Saya ada nama Muhammad, ada nama Allah Rasulullah, kena genggam. Cabut cincin ni, genggam. Cincin saya tak ada ukiran. Hak ada ukiran tu, dia kena jaga adab-adab dia. Payah sikit lah nak jaga. Baik. Harus bagi lelaki memakai cincin perak. Pakai jari kelingking macam Nabi pakai jari kelingking. Ini terbaik. Ikut Nabi betul-betul. Nabi pakai jari kelingking, kita pun pakai jari kelingking. Kadang-kadang Nabi pakai terkalih macam tu. Pernah juga Nabi pakai kelingking kiri. Kelingking kiri atau kelingking kanan, boleh ya. Tetapi makruh pakai jari ni. Jari ni. Jari apa ni? Jari hantu, jari tengah. Makruh. Kalau nak pakai jari kelingking, tak pun jari manis. Dua ni lah. Jari hantu, ada larangan memakai cincin di jari wusta, jari tengah. Jari hantu. Jadi tak usah pakai jari hantu. Pakai jari manis atau jari kelingking. Selalu yang duk pakai jari hantu ni orang perempuan, ubah-ubah lah, tukar ke jari lain. Pergi perkecil sikit cincin, pakai jari yang tidak ada larangan, iaitu jari kelingking atau jari manis. Jari hantu ada larangan. Larang tu ulama bincang, larang haram ke larang makruh? Haram ke makruh ke Nabi larang? Tersebutlah benda yang Nabi larang. No? Tersebutlah benda yang Nabi larang. Harus bagi lelaki memakai cincin perak. Orang lelaki pun ada pakai jari hantu, dia pakai dua jari ni. Jari manis, jari hantu. Jari hantu ni memang tak sesuai, dia bukan untuk cincin. Dan menghiasi alat peperangan dengan perak, boleh. Alat peperangan boleh buat perak. Seperti pedang, hias perak. Tombak, kapak, anak panah, baju besi labuh, baju besi pendek, topi perang dan khuf, kasut lah. Kasut yang orang pakai pergi perang. Tetapi tidak boleh menghiasi dengan perak pada pelana unta tu, pelana kuda tu tak boleh. Tali kekang, tempat meletak kaki, itu kita nak aksesori kenderaan tak boleh. Dia untuk peperangan, untuk peralatan perang. Walaupun kuda tu pun kuda perang, tapi tak boleh hias dia dengan perak.
tempat letak kaki, rantai, hujung tali, bekas dakwat, pengepit kuku, ini semua tak boleh. Pisau pengasah kuku, pisau pemotong daging, alat penyejuk udara, dan tempat menggantung lampu walaupun di dalam masjid. Dan haram memakai perak pada perhiasan selain dari cincin, seperti cekak rambut. Orang perempuan dia ada cekak rambut perak, tak boleh. Sebab yang dia boleh pakai hanya cincin, gelang, subang rantai. Cekak rambut ni bukan perhiasan. Gelang dan mahkota kalau orang lelaki. Haram memakai perak pada perhiasan selain cincin. Dan haram juga membuat bumbung rumah dan masjid dan dindingnya. Jikalau perak itu sudah pudar dengan sekira-kira tidak berkumpul darinya sesuatu apabila dibentangkan di atas api, maka haruslah memakainya sentiasa. Dan jika berkumpul perak, maka tidak boleh digunakan. Kita tengok dalil peralatan perang boleh letak perak, boleh hias. An Anas radhiyallahu anhu qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiddatan. Rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sarung pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat dari perak. An Urwah ibni Az-Zubair qala kana sayfu Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu muhalla bi fiddah. Qala Hisham ibn Urwah wa kana sayfu Urwah muhalla bi fiddah. Rawahu Al-Bukhari. Artinya daripada Urwah bin Az-Zubair berkata, pedang Az-Zubair ni ayah dia lah. Pedang Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dihiasi dengan perak. Dan kata Hisham bin Urwah, pedang Urwah juga dihiasi dengan perak. Boleh tulis khat ke, boleh buat ukiran dekat pedang tu. Peralatan perang. Boleh pergi tengoklah di museum di Turki, Istanbul, Museum Topkapi. Kita boleh tengok pedang Rasulullah, peralatan-peralatan perang kan. Dia ada tempat-tempat yang dia letak perak. Boleh. Imam Al-Surki dan Al-Qadhi Husain berpendapat harus menghiasi masjid dengan emas dan perak, terutamanya menghiasi Kaabah. Kalau kita tengok tadi, hias emas perak ni tak boleh walaupun di masjid. Tapi ada ulama kata boleh. Hias Kaabah tu yang pancuran emas itu memang emas betul. Kaabah. Di atas bumbung Kaabah tu ada mizab pancuran emas betul tu. Jadi benda ni masalah khilaf lah. Imam As-Subki dan Al-Qadhi Husain berpendapat harus menghiasi masjid dengan emas dan perak, terutamanya menghiasi Kaabah. Tetapi Imam An-Nawawi dan Imam Rafi'i mentashihkan perbuatan itu adalah dilarang kerana terdapat pemborosan padanya dan generasi salaf tidak pernah melakukannya. Tak apalah, masalah khilaf. Pintu Kaabah pun emas, pancuran emas, tak apalah, kita tak payah duduk pergi ketuk pula kan. Tak pergilah, masalah ni masalah khilaf. Wa yajuzu tahliyatul mushaf wal kutub bil fiddah lil mar'ati war rajul. Wa yajuzu tahliyatul mushaf bil dhahab lil mar'ah wa yuhramu 'ala ar-rajul. Harus bagi lelaki dan perempuan menghiaskan Al-Quran dan menulis ayat-ayat Al-Quran dengan tulisan perak. Al-Quran pun boleh masuk perak. Dan perempuan boleh menghiasi Al-Quran dengan mah, dan ia haram kat atas lelaki. Kalau perak, lelaki perempuan boleh hias Quran, kotak Quran tu perak ke, macam tu. Kalau mah khusus untuk perempuan boleh. Wa yajuzu lil mar'ah huliyul dhahab kulluhu hatta an-na'li wal mansuji bih bi syarti 'adamil israf, fa in asrafat ka khalqalin mi'ata dinarin hurima wa yuhramu 'alayhinna tahliyatu alatil harbi walau bifiddah. Harus bagi perempuan memakai pakaian di badan, memakai perhiasan emas kesemuanya
sehinggakan kasut pun boleh dihiasi dengan emas. Dan yang ditenun dengan emas dengan syarat tidak boros. Jika seorang perempuan berlaku boros seperti memakai gelang kaki sebanyak 200 dinar, maka ia diharamkan. Jadi kita tengok uruf negeri masing-masing. Perempuan boleh pakai emas banyak mana. Ada negeri perempuan pakai emas ni setakat 85 gram. Ada negeri 100 gram. Ada negeri 150 gram. Kita tengok uruf pakai tu. Jangan lebih lah. Orang perempuan nak pakai emas, dia duduk negeri mana? Selangor, Pulau Pinang, Kedah. Dia kena cek uruf pemakaian emas negeri masing-masing. Ikut fatwa negeri, boleh pakai banyak tu, pakai banyak tu. Kalau pakai lebih haram. Bukan takat lebih haram. Hak lebih tu nanti kena bayar zakat. Bayar zakat hak ekstra saja. Hak boleh tu tak payah bayar zakat. Hak lebih tu kena bayar zakat. Jadi saya nak abang pun tak tahu, tuan-tuan rujuk sendiri negeri masing-masing. Dipanggil uruf. Kalau ikut kitab ni boleh pakai sampai kasut emas pun boleh pakai. Terompah emas tu dia lah. Tapi pengarang kata dengan syarat bisyarti adamil israf, tidak boros. Boros tak boros ni dia ikut penetapan negeri masing-masing. No? Kalau kita pakai lebih daripada yang ditetapkan, haram, dosa. Kalau kita pakai cukup-cukup atau kurang, harus bagi perempuan. Jadi nasihat saya, tuan-tuan bukalah laman web zakat negeri masing-masing. Perempuan boleh pakai emas banyak mana. Supaya kita boleh cek isteri kita yang pakai emas ni lebih ke, tak lebih ke. Kemudian bila lebih kena bayar zakat. Zakat ni dia bukan wajib dan dia wajib hal lebih itu saja. Contohnya tuan-tuan ni terlebih 85 gram terlebih, kena zakat lah. Kalau tak sampai 85 gram tak kena zakat. Negeri tu bagi pakai 85 gram saja. Seorang perempuan pakai 100 gram. Maknanya lebih berapa? 15 gram. Lebih 15 gram dia berdosa. Dia boleh pakai 85 gram, dia pakai 100 gram. Dia lebih 15 gram tu dia berdosa, tapi tak kena zakat. Sebab kita nak kira zakat ni zakat hal lebih. Lebih banyak mana kena zakat? Lebih sampai 85 baru kena zakat. Contoh mudah dia, seorang perempuan pakai 170 gram mah di badan. 170 gram mah di badan. Fatwa negeri Kedah lah yang saya ingat, boleh pakai 85 gram je. Bila dia pakai 170, makna kadar lebihnya 85 lah. Hak halal 85, hak lebih pun 85. Total semua 170. Jadi dia kena buat keluar zakat hak 85 yang lebih itu. Zakat daripada 85 gram yang lebih, bukan zakat dia kira sekali dengan semua sekali 170 gram, bukan macam tu. Zakat wajib pada kadar yang lebih sahaja. Jika mencukupi nisab emas 85 gram. Ustaz, kenapa emas tak boleh ya untuk lelaki, boleh untuk perempuan? Ada sebab-sebab ke Ustaz? Sekadar nak tahu. Yang pertama, kalau tak tahu pun tak apa. Kita tak tahu sebab. Tak apa juga. Kerana dipanggil amrun i'tibari. Pematuhan kepada Tuhan bulat-bulat. Kita sebagai hamba mematuhi Tuhan. Allah tak bagi, kita taat. Sami'na wa ata'na. Itu dipanggil amrun ta'abudi. Tak perlu tahu pasal apa pun tak apa. Kita habaq amrun ta'abudi, nak jadi hamba Allah yang baik. Allah tak bagi, Nabi tak bagi, kita pun tak pakai. Okey? Panggil nama amrun ta'abudi. Sebab bukan semua benda kita tahu. Ada benda yang kita tak tahu, kita hanya patuh sahaja. Kepatuhan sebagai seorang hamba. Mungkin, kata ulama, mungkin bila pakai emas ni dia akan bawa sifat besar diri, takabur. Takabur itu milik Allah. Siapa yang takabur, Allah campak dia dalam neraka. Macam tu. Saya pun tak tahulah apa sebab. Sebab hikmah ni manusia yang cuba-cuba fikir.
Pensyariatan Allah, kalau kita tak tahu sebab pun kita ikutnya. Amrun ta'abudi, kepatuhan hamba kepada Tuhan. Itu. Tapi mungkinlah bila pakai mah dia boleh bawa kepada takabur, sombong. Wallahu a'lam. Dan haram ke atas perempuan menghiasi peralatan perang walaupun dengan perhiasan perak. Kalau orang lelaki boleh. Orang lelaki boleh hias peralatan perang dengan perak, perempuan tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kerana perbuatan itu urusan lelaki dan perempuan tidak boleh campur tangan dengan lelaki di dalam urusan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zakat ni maksudnya untuk yang dipakai di badan saja ke? Yang dalam simpanan kena bayar juga ada ustaz? Yang simpan memang kena lah. Yang simpan mah memang kena zakat kalau cukup 85 gram. Yang saya cerita ni yang di badan. Yang di badan pun kalau melebihi uruf kena juga. Contoh Kak Roha ada simpan di bank 70 gram. 70 gram tak kena zakat lah. Pasal tak sampai 85 gram ni nisabnya, had dia. Simpan di bank 70 gram. Tapi bila kira-kira balik mah hak di badan ni rupa-rupanya terlebih 15 gram. Mah di badan terlebih 15 gram. Hak simpan di bank 70 gram, kena campur hak lebih ni. 70 di bank, campur hak terlebih 15, berapa? 85 kan? Kena bayar zakat. 2.5% daripada kadar yang lebih, iaitu 85 gram. Dalam situasi macam ni, mah yang terlebih di badan campur dengan mah yang simpan, kalau cukup nisab kena bayar zakat. Kalau tak cukup nisab, kita potong hak di badan ni, jangan pakai bagi lebih dah. Pakai lebih tu berdosa sebab melebihi daripada kadar uruf yang dibenarkan. Tak sama, negeri tak sama. Ada negeri boleh pakai lebih, ada negeri ditetapkan kurang. No? Macam tu. Baik. Habis tajuk tu. Nanti kita belajar bab zakat lah. Dah ada tanya, saya bagi tahu siap-siap lah. Zakat, kalau kita pakai mengikut uruf, tak kena zakat. Kalau kita pakai lebih, kita tengok kadar lebih itu mencukupi nisab mah ke tak cukup. Kalau lebih tetapi tak cukup nisab, tak wajib zakat tapi berdosa. Kena pi potong, kena macam tu. Maaf, yang boleh pakai berapa? Ikut uruf negeri masing-masing. Ustaz Abdul Latif ataupun Ustazah Radiyah. Tengok, rajin-rajin kita kena buka lah laman web zakat. Kadar boleh pakai berapa? Tak sama, ikut negeri tak sama. Kadar kebolehan pakai tu kena tengok. Tak ramai orang tengok. Tu saya nasihat kena tengok. Untuk Kedah, kalau tak silap saya, kalau fatwa tak berubah, penduduk Kedah hanya dibenarkan pakai 85 gram ke bawah sahaja di badan. Lebih berdosa. Kena bayar zakat ke? Ya, kena bayar zakat hak lebih tu. Kalau lebih itu juga 85 gram. Contoh dia pakai 170 gram, maka yang dia boleh pakai dalam 170 gram tu dia boleh pakai 85 gram. Yang lebih pun 85. 85 kena minimal zakat 85 gram. Mas ada haul juga ke? Ya, mas setahun sekali kena bayar. Setahun sekali. Kalau nak bayar sebelum cukup setahun pun boleh. Kalau nak bayar sebelum cukup setahun pun boleh. Tapi yang wajibnya setahun. Nak bayar awal tak apa, bagus. Bayar siap-siap. Tak ada nak cukup setahun, dia bayar dah. Dia buat kiraan, dia bayar. Boleh. Oh Ustaz, kalau kita pakai mah melebihi uruf mengikut negeri berdosa. Ya, dosa. Kedah 85 je. Kalau fatwa tak berubah lah, saya pun tak tahu. Cuba cek. Sekali kita buka laman web zakat negeri Kedah. Uruf pemakaian mah. Type Google pun boleh. Uruf pemakaian mah di negeri Kedah. Selangor dia lebih, dia bagi lebih sikit. Selangor orang-orang bandar ni pun pakai 100 lebih pun tak apa lagi. Bila lebih berdosa, kita jawab tu dulu. Lebih kena zakat tak? Jawab dosa dulu. Lebih berdosa. Kena zakat tak Ustaz kalau terlebih? Bilang hak kadar lebih tu berapa? 85 ni tak apa, hak lebih tu bilang. Kalau lebih tu mencapai 85 ke atas, kena bayar zakat.
Kadang-kadang dia ada simpan di bank, hak dia simpan di bank tak cukup nisab. 70 gram dia simpan di bank. Hak lebih ni dia bilang-bilang terlebih 15. Jadi 70 hak dia simpan campur dengan kadar lebih, 70 tambah 15, 85 kena ayat zakat. Macam tu. Ni masuk bab zakat lah pula dah. Tak apa lah kita selit dah. Allah tak tahu ustaz, selama ni main pakai je, tak boleh, kena pergi timbang. Kena pergi timbang. Timbang kedai meh buka tak? Dia bukan boleh timbang di kedai runcit dah. Runcit dia kira kilo-kilo. Kalau pakai lebih 85 gram berdosa. Walaupun kita bayar zakat bab lain, pakai lebih tu tak boleh. Dia kira boros. Pakai ni apa? Mami jarum tu pakai. Ya Allah. Banyak tu. Ni mami jarum. Gelang. Banyak tu. Tak tahulah kalau dia duduk negeri yang uruf ni. Uruf tak sama, negeri dengan negeri tak sama. Kedah ni utara. KL dia bandar raya dia lain. Ikut keputusan fatwa negeri masing-masing. Seingat saya Kedah 85, lebih tak boleh. Lebih berdosa. Kalau lebih tu sampai 85 juga, maknanya 170 lah. Siapa pakai 170 gram di badan, dia kena bayar zakat. Bukan bayar zakat 170 gram tu, bayar zakat 85 gram hak lebih tu saja. 85 tambah 85, jawab dia ni ustaz kita ada kongsi ni, tak boleh baca zakat Pulau Pinang mat. Tu boleh baca tu. Tu negeri Pulau Pinang punya. Ada orang dia kata kalau lebih je terus bayar zakat dah. Kita bayar zakat kena kira pula lebih berapa. Saya bagi tahu yang betulnya. Setengah pegawai zakat dia bagi taklimat, siapa pakai 100 gram di badan kena bayar zakat. Saya rujuk para ulama, 100 gram tu berdosa, status dia berdosa tapi tak kena zakat. Sebab 85 tambah 15 lagi baru cukup 100. 15 gram yang lebih tidak mewajibkan zakat. Ustaz nak tanya, kalau kita simpan separuh, kita pakai separuh, lepas tu kita tukar-tukar, boleh tak ustaz? Boleh. Pakai ikut uruf dengan lebih-lebih. Hak simpan, hak ni kita pakai macam tu. Lepas tu kalau nak bayar zakat, tengoklah hak simpan tu banyak mana. Hak simpan tu banyak mana. Kalau dia berhelah, dia pakai 85, dia simpan 85, itu memang kena bayar zakat ke mana pun. Bayar zakat untuk 85 yang tak pakai itu saja. Tukar-tukar boleh. Ada simpan, ada tukar. Tapi hak simpan tu kena kira lah. Kena kira dia punya nyusap dia cukup tak cukup. 85 gram ke atas kena bayar zakat. Baik, kita masuk tajuk baru, babu salatil jumu'ah. Bab solat Jumaat. Sikit iklan lah. Untuk negeri Pulau Pinang boleh bayar melalui Mahat Taujih Islami, Mahat kita wakil zakat Pulau Pinang. Boleh bayar. Akan dapat resit rasmi ZPP, Zakat Negeri Pulau Pinang. Boleh buat pengecualian cukai dan sebagainya. Okey dah? Tak perlu bayar di pejabat zakat pun tak apa, bayar dekat Mahat, kerana Mahat akan dapat pulangan komisen daripada kutipan bayaran tu. Pejabat zakat akan buat bayaran kepada Mahat 50%. 50% akan dikembalikan kepada Mahat Taujih Islami sebagai wakil zakat negeri Pulau Pinang. Tu iklan sikit lah, selit sikit. Ustaz, semua yang dalam simpanan dan yang pakai dikira sekali. Dah. Hak pakai, kadar yang boleh pakai tak perlu kira. Kadar yang lebih kena kira. Hak lebih kena zakat. Hak tak lebih tak kena zakat. Contoh pakai 160 gram. 160 gram, 85 gram tak payah bayar zakat. Hak lebih tu, 55 gram lagi tu. Yang tu pun 160 gram tak wajib zakat lagi. Pasal dia lebih 55. 85 tambah 55 jadi 100 berapa?
160 gram tak wajib zakat. 170 gram ke atas baru wajib zakat. Itu maksud dia 170 gram ke atas baru wajib zakat. Simpan cukup setahun. Dia macam zakat wang simpanan. Simpan setahun kena bayar zakat. Setahun sekali. Setahun sekali. Wang simpanan pun banyak orang tak faham. Dia ada banyak bank. Dia ada bank Islam, Maybank, dia ada Affinbank. Dia duk kira asing. Semua tu duit dia. Bank Islam duit dia. Maybank duit dia. Affinbank pun duit dia. Dia kira asing. Setiap bank dia ada 10,000, 10,000, 10,000. Jadi dia tak bayar zakat. Pasal apa? Dia kata bank Islam tak cukup nisab. Duit akaun saya 10,000. Maybank pun tak cukup juga 10,000. Affinbank pun tak cukup juga 10,000. Awak lah yang pergi jadi macam tu. Bukankah tiga-tiga akaun tu kamu punya? Betul campur sekali lah semua. 30,000. Kenalah bayar zakat. Ni masuk sikit bab zakat. Banyak orang tak bayar zakat. Dia buat tak faham ke tak faham seluruh saya pun tak tahu. No? Kena zakat. Di bank, 3 bank, akaun 10,000, 10,000, 10,000. Dia kira duit dia 10,000. Bukan 10,000, 30,000. 30,000 melebihi nisab. Kena bayar zakat. Semua duit kamu. Satu lagi masalah dia simpan di tabung haji. Tabung haji, memang tabung haji buat potongan tiap-tiap tahun. Kita tak payah fikir. Simpan tabung haji ni pun tolong potong siap. Tapi kita kena ambil tahu juga duit kita ada berapa. Ada orang dia ada akaun Maybank 10,000 je duit dia. Di Maybank 10,000. Di tabung haji dia ada 15,000. Kaedah nak bayar zakat kena kira semua duit kita yang ada, kena kira semua. Di mana? Dalam bantai ke, dalam jubah ke, bawah tilam ke. Bila nak bayar zakat kena kira semua. Okey, duit dia di Maybank 10,000 je. 10,000 memang tak kena zakat. Tapi dia buat lupa di tabung haji dia ada 15,000. 15,000 tu campur 10, 25,000. Kena bayar zakat tak? Kena bayar zakat 2.5% untuk Maybank tu. Yang 10,000 tu kena berkeluar zakat 2.5% daripada 10,000. Pasal apa Ustaz? Pasal kita kena total semua sekali. Hak bank, hak tabung haji bayar zakat tu tak apalah, biarlah ni buat potongan. Kita kena buat potongan daripada 10,000 di Maybank sebab duit kita 25,000. 10,000 di Maybank, 15,000 di tabung haji. Takkah kalau ditotalkan 25,000? Ini pun ramai yang tak duk tanya Ustaz. Sebab tu kalau semua duit di tabung haji tak apa, kita dah bagi mandat mereka tolong potong siap. Mereka tolong potong siap. Hak tabung haji tu biar pergi lah, tak payah berkeluar zakat kan. Pihak tabung haji diamanahkan untuk buat potongan. Ada kita wakil, kita sign waktu kita nak buka akaun daftar haji apa semua tu kan. Yang saya nak cerita ni, dia kebanyakan orang dia tak jumlahkan sekali dengan duit dia di tabung haji. Jadi di Maybank duit dia 10,000. Dia tanya Ustaz, duit saya di Maybank 10,000. Kena zakat tak? Ustaz tentu akan jawab 10,000 tak cukup nisab, tak payah bayar zakat. Saya pun kalau orang tanya Ustaz Zamri, duit saya di Maybank ada 10,000, kena bayar zakat tak? Saya mesti akan jawab tak perlu bayar zakat. Tapi pengalaman saya ni, saya kalau boleh tanya tu bercakap, mana telefon. Kalau WhatsApp payah. Kita akan tanya dia balik, duit kamu ada di Maybank sahaja kah atau ada lagi di tempat lain? Pernah berlaku seorang ni, dia bagi tahu duit dia di Maybank 10,000 je. Saya pun nak jawab tak wajib zakat lah, kerana tak cukup nisab. Lepas tu saya tanya dia, ada duit di tempat-tempat lain lagi? Dia kata, ada. Saya ada simpan tempat lain. Kat mana? Kat tabung haji. Saya kata minta maaf, saya nak tanya boleh tak? Minta maaf, saya nak tanya. Di tabung haji ada berapa ringgit? Dia kata di tabung haji saya ada 15,000 ringgit Ustaz. Tabung haji. Saya tak pernah ambil. Saya duduk simpan 15,000. Oh, kalau macam tu, orang tanya ni perempuan. Makcik kena campur hak 10,000 di Maybank, makcik campur dengan 15,000 di tabung haji. Berapa ringgit? 25 lah Ustaz. 25,000 Ustaz. 25,000 kena bayar zakat. Zakat dia 2.5% daripada 10,000 tu.
Bukan kita kira 2.5% daripada 25,000. Hak tabung haji dah tolong bayar dah, tu selesai dah. Kita bayar hak mana yang tak bayar lagi lah. Hak 10,000 tu kena bayar zakat. Walaupun nampak macam tak cukup nisab, tapi bila dijumlahkan keuangan kita cukup, maka kena bayar zakat. Oh, tajuk zakat bab semayang tak habis lagi, duk sembang bab zakat je no. Allahu akbar. Sebab tu kalau orang tanya soalan, ustaz-ustaz ni tanya WhatsApp tak berapa jelas lah. Kita pun tak jelas masalah orang takut kita jawab tu tak jelas. Telefon lah. Telefon. Macam saya buat contoh tadi. Seorang perempuan ni dia kata duit dia ada 10,000 di Maybank. Kalau kita gopoh terus jawab, kita tak wajib. Teruk tu. Dia nak tanya, ada lagi simpan tang lain. Dia kata ada simpan di tabung haji. Tabung haji berapa? 15,000. 15 tambah 10, 25,000. Kena zakat. Maknanya 2.5% dari 10,000 yang Maybank tu. Tabung haji tak apalah. Ni pun tolong bayar lah. Tabung haji dia tak akan bayar untuk Maybank sekali. Dia kena bayar sendiri-sendiri dia. Kalau semua tabung haji tak apa. Tu kalau orang tanya tu payah. Kena halusi soalan. KWSP 45,000. Keluar 40,000. Kena yang KWSP memang duit kita. Duit kita yang terkumpul lama dah. Bila dapat kena buat keluar zakat lah. Sebab tu duit kita yang memang dah cukup haul bertahun-tahun dah. Dapat kena buat keluar zakat. Ada pendapat kata tunggu setahun dulu kadar matang baru bayar zakat. Setelah matang setahun. Tapi setengah pendapat kata dah dapat tu terus kita bayar. Sebab duit kita yang telah terkumpul banyak tahun. Okey. Okey, saya baca hak berkaitan dengan kitab kita lah. Kalau tidak, tak habis kitab kita. Nanti sampai bab zakat, tanya lain. Panjang umur, kita akan bincang bab zakat. Ustaz, tajuk emas pagi tadi, emas putih. Emas putih ni benda apa? Orang lelaki boleh pakai tak? Dia cerita ni macam ni je. Saya pun tak tahu apa itu maksud perkataan emas putih tu. Kalau dia emas sungguh, tak boleh pakai. Kalau takat nama saja, dia bukan emas. Orang panggil je emas putih. Emas ni selalunya kuning. Kalau dia betul, dia emas juga warna putih, tidak boleh pakai. Tapi kalau sekadar sebutan, istilah emas putih, bukan emas pun, nama je emas, yang tu orang lelaki boleh pakai. Macam teh ayam. Teh ayam tak boleh makan pasal dia najis. Satu teh lagi, teh itik, panggil je teh itik. Nama teh itik. Teh itik boleh makan, teh ayam tak boleh makan. Teh itik makan, teh ayam jangan. Teh itik ni sejenis makanan orang Pantai Timur, Kelantan. Kuih teh itik. Tak ada lagi kuih teh ayam. Macam itulah kiaskan dengan teh itik boleh makan, teh ayam tak boleh pakai. Tak boleh makan. Emas orang lelaki tak boleh pakai. Emas putih ni kalau dia status dia sama macam kuih teh itik, boleh pakai. Buatlah kajian sikit, adakah emas putih ni benar-benar emas ataupun dia panggilan saja emas, dia bukan emas. Itulah jawapan saya, minta maaf. Melawak juga tapi betul. Hukum dia bukan melihat kepada nama, dia melihat kepada hakikat benda tu. Jadi saya pun tak tahu emas putih ni emas sungguh ke, panggilan saja ke. Itu kita boleh buat carian. Hakikat dia kalau dia bukan emas, orang panggil dia emas. Bak harga dia mahal, cerita lain tu bak harga. Kalau bukan emas, walaupun mahal mana pun boleh pakai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil Jumaah. Bab zakat nantilah sampai tajuk dia. Siap dah. Tanwir Masalik juzuk ketiga ni siap dah, cuma tak cetak lagi je. Tanwir Masalik juzuk ketiga ada zakat, puasa, haji, udhiyah apa, korban dan aqiqah. 5 tajuk dalam satu kitab. Siap dah. Cuma tak cetak lagi, modal tak cukup lagi. Ruang pun sempit. Tuan-tuan tolong kempen kat kawan-kawan beli kitab ni. Beli kitab ni. Saya ada modal, saya cetak juzuk yang ketiga. Kelas kita percuma. Tanwir Masalik ni percuma. Tak berbayar. Cuma saya
untuk apa, ma'isyah, untuk kos hidup dan sebagainya, saya jual kitab. Jadi beli kitab tu boleh bantulah untuk kehidupan dan juga untuk bantu kita nak cetak tanwir ketiga, tanwir masalib ketiga. No, insya-Allah. Bab dia zakat, lepas tu puasa, haji, al-udhiyah, kurban dan aqiqah. 5 tajuk dalam satu kitab. Okey, baik. Alhamdulillah. Babu salatil Jum'ah, bab solat Jumaat. Hukum solat fardu Jumaat adalah fardu ain, dan dalil kefarduan solat Jumaat adalah seperti berikut. Ayat Quran yang selalu kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk solat pada hari Jumaat, azan. Bila ada azan Jumaat, apa perlu kita buat? Maka bersegeralah datang untuk mengingati Allah. Dengan khutbah tu dipanggil mengingati Allah. Dan tinggalkan jual beli. Tak boleh jual beli bila dengar azan. Azan mana ni? Azan kedua. Azan setelah khatib berada di atas mimbar, khatib bagi salam, lepas tu azan. Azan tu yang haram jual beli. Azan kedua lah kita cakap. Azan pertama khatib tak naik atas mimbar lagi. Makruh berjual beli ketika azan pertama, haram berjual beli apabila berkumandang azan kedua. Azan tak habis pun tak apa, dia bawa Allahu Akbar, haram jual beli. Ahli-ahli Jumaat haram jual beli. Kalau dia bukan ahli Jumaat, dia nak, kan lah ni terhad 100 orang, dia nak masuk masjid ni tak boleh, masjid ni tak boleh penuh, ataupun di Pulau Pinang dia tak cucuk vaksin lagi, masih tunggu tarikh, jadi dia bukan ahli Jumaat, dia bukan wajib Jumaat, maka dia bolehlah beli. Orang yang wajib Jumaat tak boleh beli. Orang perempuan boleh beli. Orang musafir kalau dia keluar sebelum subuh, dia bukan wajib Jumaat, dia boleh membeli ketika azan kedua berkumandang. Kalau dia ahli Jumaat, dia AJK masjid, dia tu imam, dia apa, orang azan kedua, jangan beli. Haram. Tapi sah. Barang yang dibeli itu sah. Transaksi duit kepada penjual, penjual bagi barang pada pembeli, yang tu sah. Tak perlu kita pergi bagi balik barang. Barang sah jadi hak milik, tapi hukum haram, beli tak kena masa. Beli tak kena masa. Jadi kita kena tahu azan zaman Nabi. Azan zaman Nabi sekali je azan Jumaat. Macam mana sekali? Bila Nabi naik atas mimbar, Nabi bagi salam, Nabi duduk, Nabi naik mimbar, Nabi bagi salam, Nabi duduk. Lepas Nabi duduk tu baru azan. Azan sekali. Sekali saja. Zaman sekarang, hak macam Nabi buat tu, naik atas mimbar bagi salam, kemudian azan. Azan tu azan kedua. Maka azan kedua lah yang diharamkan jual beli. Azan pertama, khatib tak duduk atas mimbar lagi. Tinggalkan jual beli. Yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nak beli sebarang urusan dunia lepas selesai sembahyang. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Rujuk terjemahan ayat tu. Bila dah selesai sembahyang Jumaat, boleh bertebaran di muka bumi, boleh mencari rezeki, boleh jual beli. Jadi tempoh haram jual beli daripada azan kedua, mula je azan Allahu Akbar, haram. Haram kepada ahli Jumaat yang wajib Jumaat sampai habis, sampai bagi salam, nanti baru lepas tu baru boleh jual beli. Dulu zaman Nabi khutbah, tengah Nabi duduk khutbah tu, mereka pergi lari keluar masjid pergi beli. Kalau kita baca surah Jumu'ah, kita akan jumpa ayat watarakuka qa'ima. Apa makna watarakuka qa'ima? Wa dan tarakuka, mereka meninggalkan engkau. Qa'ima, kau sedang berdiri menyampaikan khutbah. Qa'ima, Nabi berdiri sampaikan khutbah. Tarakuka, mereka keluar masjid, mereka tinggal Nabi. Mereka pergi beli barang. Pernah berlaku. Kemudian Quran turun ayat ni, ya ayyuhallazina amanu ni,
Haram beli, jual pun haram, beli pun haram. Jual haram, beli haram. Sejak daripada azan yang khatib dah ada atas mimbar, azan kedua, sampai selesai semayang. Jadi urusan jual beli itu haram. Quran turun ayat ni sababun nuzulnya menegur kebanyakan sahabat yang keluar masjid kerana ada orang daripada Syria, dia bawa balik barang, dia ni pedagang, dia balik daripada Busra Syria sampai Madinah, dia open table, dia buka meja, dia jual. Nabi duduk tengah khutbah, dia menjajar, dia kata barang baru sampai dari Syria, siapa nak beli, jual murah. Mungkinlah kalau saya nak tambah promosi, potongan harga 50%. Ada orang duduk menjerit-jerit di luar Masjid Nabawi. Dia nak jual barang baru balik Syria. Dia pergi Busra, dia pergi meniaga di Busra, dia nak balik, dia beli barang lain pula, barang daripada India, daripada China, apa semua rempah hati, beli bawa balik. Saya baru balik ni, buka meja, siapa nak beli? Sahabat yang sedang mendengar Nabi khutbah tarakuka, sampai hati mereka meninggalkan Nabi. Mereka pun tak tahu, mereka ingat boleh pergi keluar beli-beli, saya main masuk balik duduk dalam masjid. Ingatkan tak apa, Allah tegur. Ramai yang keluar, yang setia mendengar khutbah. Ada riwayat kata 11 orang, ada riwayat kata 12 orang. Yang setia mendengar khutbah Nabi, yang tak berganjak, yang tak bangun, yang tak keluar masjid, terus duduk dengar khutbah daripada Nabi, 11 atau 12 orang. Daripada situlah terbitnya ijtihad ulama, 12 orang pun boleh jalan buat Jumaat. Faham tak? PKP itu kan boleh 12 orang lah Ustaz. Kita cuma tahu ada mazhab lain kata boleh, mazhab lain. Apa punca dia? Tang mana sandaran dia? Nabi meneruskan khutbah walaupun audien pendengar Nabi hanya 11 orang, campur dengan Nabi 12. Atau ada riwayat kata yang dengar 12 campur dengan Nabi 13. Bila khutbah boleh terwih, makna khutbah tu sah walaupun dia keluar. Biar hamba nak keluar. Takat mana yang ada Nabi khutbah. Makna jumlah banyak tu dah cukup kerana dah boleh teruskan khutbah. Mana khutbah sah, semayang pun sah. Kalau khutbah Nabi tak sah, semayang Jumaat Nabi lepas khutbah pun tak sah. Jadi khutbah memada dengan ada 12 orang. Maka salat pun kalau ada 12 boleh. Itu antara hujah Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah. Tapi mazhab Syafi'i kata apa? Memanglah ni keluar baru sampai dekat pintu masjid, tak sempat nak membeli. Turun ayat ni. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Wadharul bai', tak boleh jual, tak boleh beli. Depa masuk balik masjid. Ada yang dah keluar dah masuk balik. Maknanya apa? Maknanya mereka masih dengar suara Nabi. Nabi baca ayat ni, depa Allah macam kena atas batang hidung kita, depa masuk masjid balik, dengar khutbah Nabi balik. Jadi kalau mereka keluar pun mereka masih dengar suara Nabi, tak apa lah, tak jauh mana lah. Yang tak boleh ni khatib menyampaikan khutbah dalam jumlah yang tidak mencukupi, orang keluar tu sampai mereka tak dengar suara khatib. Kalau mereka keluar mereka masih dengar suara khatib, tak apa. Di sahabat dengar ke tak dengar suara Nabi? Dengar. Sebab tu mereka rasa bersalah dan mereka masuk semula ke dalam masjid. Nabi tak khutbah lain, Nabi terus hijau khutbah tu. Tu cerita dia macam tu. Baik, ini cerita mukadimah lah tentang solat Jumaat. Saja-saja tinggal solat Jumaat ni memang tak boleh lah. Kita akan sambung pagi esok insya-Allah. Jadi nama hari yang disebut dalam Quran secara jelas Sabtu, Yaum Sabt, hari Sabtu, kerana kisah Yahudi tangkap ikan hari Sabtu. Wajah mereka, tubuh mereka diubah jadi macam kera yang hina. Kemudian Jumaat, hari-hari lain tu saya tak pastilah. Yang yakinnya Sabtu dengan Jumaat disebut dalam Al-Quran. Bahkan Jumaat ini ada suratul Jumu'ah, surah tentang Jumaat, yang mana Allah nak beritahu tak boleh jual beli. Daripada masa ni sampai masa ni dia ada tempoh pengharaman jual beli itu, tempoh dia. Dan ada sababun nuzul, Nabi khutbah, dia pelari keluar.
Mereka mengutamakan keduniaan, nak beli harga murah, tinggal Nabi. Ada benda yang lebih penting bagi mereka, tinggal khutbah Nabi. Jadi macam tu, dapat teguran terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu juga Allah tegur, dan Nabi terus baca ayat ni, maka masuk balik ke dalam masjid. Kita bukan nak menghina sahabat, kita sanjung sahabat, mereka juga manusia, ada silap, ditegur dan dididik langsung oleh Allah dan Rasul. Mulianya sahabat, silap, buat salah langkah, ditegur langsung oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, dengar khutbah Nabi itu lebih baik daripada duk sibuk hiburan, perniagaan. Jangan. Dengar khutbah itu lebih baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih semua.